Okay, thank you. So hari ini welcome to our Teppanyaki. Ini sudah hari Rabu. Okay, so di sini banyak good news Sifu nak share. First, okay, kita tiga 3 words express my feeling. So very excited lah, and nervous. Ada nervous dan juga optimistic. Okay. So kita sangat excited kenapa? Because lagi tak sampai 1 bulan kita akan menyambut Forever Global Rally kita online yang kedua. Dan kali ini dia special sikit. Kali ini special sikit because last year kita punya Global Rally adalah open tau. Dia public. Online ini Global Rally adalah public. Tapi ini tahun dia tak public tau. Dia tak open. So semua kena kalau you nak tengok live you nak tengok live check besar-besar celebration CBM kita semua, GLT kita semua. So you kena beli tiket. Dan tiket itu untuk 3 hari. Dia ada first day, second day, and third day. So you orang sudah ada link. Okay, you kena cepat pergi tempat. Sifu pesan di sini, cepat pergi tempat tiket kamu. Because kita punya because online dia walaupun dia boleh ramai tapi dia pun ada limit juga. Okay, so that's why you kena tempat cepat. So supaya you boleh masuk dalam Zoom. Untuk hadir because ini Global Rally dia sangat happening tau. Dia bukan macam last year. Dia sangat happening because kita akan involve bukan tengok saja. Macam last year kita hanya tengok saja. Kita tak involve tak join itu Zoom. Kita tengok live saja. Tapi kali ini dia lebih happening. Why? Because semua qualifier, semua non-qualifier yang ada beli tiket, okay, semua akan join dalam Zoom room. Dan Zoom room dekat Malaysia kita ada 4 lah. Kita ada 4 Zoom room. So yang allocate kepada GLT tau. Ini Zoom room allocate kepada GLT. So you boleh ikut mana-mana satu GLT. Kita ada Sifu, ada Juraida, ada Yuslida, ada Noshida. Okay, you boleh join mana-mana satu Zoom room GLT. Okay. So setiap GLT kita boleh muat dalam 400 orang saja. 400 packs only. Okay. So siapa cepat siapa dapatlah. Yang penting bagaimana you boleh join dalam Zoom room itu. Okay, Sifu nak bagi tahu sini. Okay. Siapa yang boleh join dalam Zoom room GLT, okay, itu semua akan GLT kena submit GLT kena submit kepada home office. So okay, bagi di sini siapa yang kalau siapa yang nak join Zoom room Sifu, okay, because Sifu ada 400 saja seat dalam Zoom room, dia tak boleh lebih tau, dia 400 saja. So kalau you nak join dalam Zoom room Sifu, okay, you kena hantar cepat. Sifu tengok first come first serve lah. You kena hantar nama you, nama, ID dengan email address. Okay, so kenapa? Because kalau you adalah qualifier, memang home office dia ada record lah, dia ada record you punya ID sebagai Soar to Sydney ke, Global Rally ke, CBM ke, dia ada record. So dan juga email. Bila you daftar itu you daftar untuk Forever, you beli tiket ke, you sebagai qualifier ke, you ada satu email yang you daftar dengan HQ, okay? Mereka akan ikut itu email untuk allocate you ke mana satu Zoom room. So bila Sifu submit 400 orang list Sifu submit ke home office, so dia akan hantar email kepada kamu. Itu link untuk masuk Zoom room Sifu. Faham tak? So itu link untuk masuk Zoom room Sifu. Okay, kalau you mau masuk Zoom room Sifu, okay, you kena kasih nama, ID dengan email address. Okay, so sama juga kalau you nak masuk Zoom room GLT yang lain pun sama juga. Okay, I tak tahulah GLT lain dia ada minta ID ke apa. Okay, tapi you kena bagi dia orang nama, ID dengan email address supaya mereka boleh hantar kepada HQ home office. So home office akan bagi link untuk masuk ke GLT yang anda nak masuk lah, itu link.
Okay. So far semua faham tak? Kalau semua boleh ikut bagi Sifu satu. Give me satu ada. Bagi Sifu satu. Okay. Nanti Sifu tengok. So qualifier automatic akan diallocate ke mana Zoom room. Okay. Kalau tak ada submit lah, if no submission, kalau you orang tak ada submit nama tapi you sudah tempah tiket pun, okay, you akan masuk ke Zoom room yang tak sama GLT lah. Dia ada satu lagi Zoom room yang campur punya. Okay. So you kalau nak happening, nak buat sharing ke semua ke, because selepas ini Global Rally, mungkin kita ada juga teppanyaki tau. Dalam ini grup 400 orang, kita juga ada teppanyaki untuk sharing. Lepas you join ini Global Rally. So kalau you masuk itu Zoom room yang tak ada tak ada host, bermakna you tamat sajalah. You masih boleh tengok Global Rally. Tapi mungkin you tak ada happening lah. No event selepas itu. Okay, so Sifu harap semua faham. Okay, bagi siapa yang nak join Zoom room GLT, you kena hantar kepada GLT masing-masing. Okay, you nak join siapa punya Zoom room, you hantar bagi dia. Okay, nama, ID dengan email address. Okay, so you kena hantar sebelum 11 hari bulan. Maksudnya besok, selewat-lewatnya besok kena hantar, because 12 hari bulan adalah due date lah untuk kita submit ke home office. Kalau kita tak submit, maknanya kita punya Zoom room pun akan tak ada. Dia tak akan allocate Zoom room kepada GLT kalau kita tak submit. Okay, so itu sangat penting. So Sifu akan submit berapa banyak yang bagi Sifu submit saja. Sifu pun tak tengok lah. You send bagi Sifu masukkan, Sifu submit saja. Okay, 400 orang saja. Okay, so Sifu harap you orang semua faham. Kita 3 event akan bersama-sama dalam itu Global Rally Zoom room. Ini antara news yang sangat excited dan sangat nervous because Sifu pun first time dapat arahan macam ini. Ada Zoom room untuk masuk ke ini Global Rally, okay? So ini yang buat Sifu excited dan sangat optimistic because booster plan kita akan bermula 1st of April. So ini adalah satu sejarah yang amat penting lah. Orang akan ingat selama-lamanya 1st of April. Bila kita bermula booster plan, so kita boleh nampak lebih ramai orang, jutawan. Lebih ramai PCM, LCM akan dilahirkan dalam forever. Sifu doa semua di sini. Okay, akan dalam masa yang sangat cepat you boleh jadi jutawan because of booster plan ini. Okay, so sekarang Sifu nak buka pentas ini kepada anda orang buat sharing. Okay, first kita nak jemput yang paling handsome. Yes, Asro. Yes, ada Asro. Ada Sifu. Okay. Handsome ke? Aduh. Hai. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semua. Pagi. Selamat pagi. Okay, kita nak bagi kata-kata self morning motivation. Selamat pagi kita. Kuat-kuat, kena dengar suara, kena enjoy the music and kata apa tu? Kita kena sentiasa be passion. Okay, sorry, dah lama saya tak buat sharing, dah lama dah tak berkongsi dalam teppanyaki ni. Bukan saya menghilang, tapi saya bagi orang lain. Cuma saya memerhati dan saya try untuk reflect dalam keadaan diri saya, because saya baru sahaja consider bermula semula untuk build up dalam Forever Living ni, because since saya ambil keputusan untuk berhenti kerja, saya try untuk study apa yang saya perlu pelajari, apa yang saya perlu buat dan apa yang saya perlu lakukan untuk diri saya. And so far, alhamdulillah, okay, 3 kesyukuran saya, alhamdulillah, saya masih lagi berada di Forever Living punya platform. Kedua, saya rasa macam very excited untuk kita mulakan booster plan kita tak lama lagi. And ketiga, saya rasa diri saya disayangi. Gitu. Kenapa saya cakap diri saya disayangi? Kerana saya rasa bila saya berada dekat Forever Living ni, kita berjumpa dengan orang-orang yang penyayang, macam Datuk, Datin,
GLT lain, leader lain, FBO lain. Bila kita seorang-seorang kita rasa down. Down is because of why? Kita tak ada support system yang kuat. Dan saya rasa I am so grateful and feel like so gratitude bertemu dengan kata orang tu. Bila kita berada dalam tempat yang kini kita sharing, kita ada rasa satu semangat. And saya rasa semalam, siapa yang mengikuti upline sistem di malam tadi, kita rasa macam baru dilahirkan dan macam mati hidup semula. Setuju tak? Setuju tak? Sebab apa? Kita boleh saksikan perjalanan the journey daripada orang yang pernah on the top and orang tu jatuh balik dan tiba-tiba sekarang dia bangkit dan terus bangkit, and she create the good momentum in this forever living. Dan saya rasa saya berterima kasih kepada CBM Kak Leilani Zuani kerana kata orang tu share atas sharing semalam yang buat saya tak tidur malam. Saya rasa macam, oh kalau dia boleh buat, kenapa aku tak boleh buat? Dan aku rasa tak ada orang kat dunia ni yang bernasib malang. Kita semua ada nasib. Kita semua bernasib baik dan kita kena sentiasa letakkan diri kita dalam keadaan bersyukur. Kerana bila kita bersyukur, kita akan kata tu the momentum and some of the vibes, positive vibes tu akan sentiasa mengalir dekat dalam badan kita. Kita tak boleh down dan kita sentiasa tak boleh rasa diri kita tak boleh. And one thing saya belajar juga dalam masa beberapa minggu ni, try to stick with one system. Saya rasa macam, okay, saya nak sharing sedikit pengalaman saya sebab beberapa minggu ni saya ada belajar dengan ilmu daripada mentor lain selain daripada Sifu. Saya cuba compare dan saya cuba buat comparison dan juga kata orang tu differentiation. Maksudnya kelainan dan juga perbezaan. Rupa-rupanya sistem Sifu ni lagi power dan dia punya 18 skill sets ni tak ada di mana-mana. Dan pagi tadi saya rasa saya kena tampar. Saya kena tampar kerana apa? Masa saya buka YouTube, saya ternampak dekat notification daripada AUC Hamizah Hamdan. Perlu ke join kelas online Kak Miza? Yes, saya dengar balik 2-3 kali sebelum saya masuk tempat yakin ni. Saya rasa saya buat tindakan yang salah. Saya betul-betul, dan saya pun macam dia, pergi dekat kelas kata orang tu online, kelas marketing lain. Rupa-rupanya apa yang Datuk ajar selama ni, apa yang Datuk sediakan ilmu, coaching, training, everything lagi berhasil. Kita tak nak kata orang tu cakap ilmu orang tu tak bagus. Tak boleh. Ilmu dia pun bagus. Cuma daripada segi kepakaran dan daripada segi pengalaman, kita punya dah mengatasi dia. Dan macam AUC apa ni, Kak Miza tu cakap tadi, bukan masa yang sesuai untuk kita belajar benda lain. Kita cuma perlu polish dan kita kena perlu explore apa yang Datuk dah ajar kita, especially kita punya 18 skill kita punya skill set tu tadi dalam Art of War tu tadi. Saya sentiasa review dan sentiasa recall apa juga kita punya training dan apa juga video-video dalam YouTube yang Datuk dah provide. Dan sekarang it's time for me to fly up. InsyaAllah saya tak akan turn back dan saya akan sentiasa berada, dan saya mengharapkan doa daripada korang semua untuk saya moving on dan untuk saya sentiasa fly high, dan saya tak akan tinggalkan Forever Living walau macam mana susah sekalipun, walau macam mana saya rasa down sekalipun, tak ada customer ke apa ke, tak sisi tak cukup ke, saya tak akan tinggalkan Forever Living ni sebab saya tahu Forever Living boleh bagi apa yang saya nak. Cuma saya kena sabar dan saya kena ada beri sedikit masa untuk diri saya sendiri. Thank you so much Datuk. Itu sahaja Datuk yang saya nak share. Saya nak share feeling saya. Terima kasih. Okay. Bye-bye semua. Jumpa anda di puncak kejayaan. Yes. Hebat. Ini MC kita semalam. So sharing lagi power because semalam dia tak sempat sharing lah. Ini pagi ini dia nak sharing. Cukup. Okay. Okay, thank you Asrul punya sharing. Okay, next kita nak jemput Zamzam. Zamzam ada? Ada Asrul, ada. Okay, yes. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Okay, Alhamdulillah Sifu, saya nak share hari ini kegembiraan saya, kesyukuran saya pertama dan utama. Dan ni tahun ketiga saya dalam Forever. Saya ada 8 orang manager yang setiap hari kita orang ni ada meeting. Macam mana nak upkan semua tim-tim kita. Jadi Alhamdulillah dalam Aziat Academy kita hari-hari ada kelas untuk
novice kepada VIP, VIP kepada supervisor, supervisor kepada F2D, F2D kepada manager. Dan hari-hari kita latih. Kita latih speaker baru. Jadi alhamdulillah, kesyukuran saya tengok mereka ni lebih power lagi. Maksudnya saya selalu cakap dengan tim saya, kita kena jadi macam Sifu, macam Datuk. Datuk create team yang speaker yang bagus. Kalau Datuk cerita baru ni, Datuk dah yang buat slide, yang sharing, yang jaga kelas apa semua. Tapi sekarang masya-Allah, Datuk banyak amla, banyak tim yang boleh bagus. Jadi saya pun cakap kat sekolah bisnes saya, kita kena bantu supaya lebih ramai orang lagi. Alhamdulillah, dan tim saya sangat committed. Setiap hari mereka sharing. Ada tim muslimah saja, tim ustaz-ustaz saja. Jadi mereka sangat committed lah melalui konsep develop and delegate. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, sekarang ni kesyukuran saya berada di Sri Petaling dalam proses untuk permit exit keluar negara. Saya akan bersafar ke Eropah selama 3 bulan. Saya akan pergi ke Bosnia, saya akan pergi Turki, Slovenia, dan saya sekarang di tengah, alhamdulillah, kesyukuran saya, mana tempat kita pergi, dakwah dan tijarah berjalan sekali. Jadi kita sekarang ni saya tengah fikir macam mana tim saya ni mereka boleh present dalam bahasa Arab juga. Sebab saya akan habiskan masa saya 3 bulan di Eropah dan 3 bulan di Timur Tengah. Jadi macam mana zaman Nabi SAW, dakwah dan tijarah jalan sekali. Macam itu juga kita nak ulang kembali sunnah Nabi SAW. Dakwah dan tijarah ni jalan sekali. Itu kesyukuran yang kedua. Yang ketiga, alhamdulillah, Sifu, antara kesyukuran saya adalah untuk strategi saya 2021 ni adalah kita gunakan, maksimumkan saya lah, the power of influence. Jadi kita kumpulkan result tim saya, student-student saya akan jumpa tokoh-tokoh agama. Macam sekarang ni saya dah mula fokus kepada Zawiyah Aziad. Zawiyah Aziad maksudnya pondok untuk warga emas. Jadi saya akan jumpa dia punya model-model dan mereka sangat setuju semua warga emas kena daftar dalam Forever Living. Jadi alhamdulillah sekarang ni saya tengah proses untuk membina sekolah warga emas yang mana kita nak jaga kesihatan jasmani mereka, kesihatan rohani mereka, dan mereka kembali pada Allah dalam keadaan husnul khatimah, forever living, hidup selamanya di akhirat. Wallahu a'lam. Jadi apa yang saya fikir sekarang ni, Sifu, memang betul dengan forever living ni kita dapat freedom. Alhamdulillah 2021, impian saya 2020 dulu untuk buat sekolah bisnes, akademi bisnes, Aziad Academy dah berjalan dan sekarang tim saya yang handle. Saya ada sekolah untuk kanak-kanak dan sekarang ni untuk 2022 saya nak bina sekolah orang tua-tua. Untuk warga emas pun dalam proses. Doakan, minta semua doa supaya Allah Ta'ala mudahkan dan menjadi jariah kita ke akhirat. Wallahu Ta'ala alam. Okey, itu sahaja Sifu. Saya nak terima kasih Sifu kerana beri peluang untuk saya sharing pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nampak tak? You orang nampak banyak impian di Forever. Nampak tak? You boleh capai banyak impian. I tengok Zamzam dia ada impian yang sangat besar. Ustaz. That's why dekat Forever Living, you nampak tak? Dia boleh cantum bisnes ini dengan impian dia. Ini benda yang paling happy lah. Kalau dalam hidup kita, kita boleh cantum impian kita sama satu bisnes, itu yang paling best. So kita ucapkan tahniah kepada Ustaz. Kita pun doa Ustaz boleh terus maju dalam impian dia. Okay. So next, okay, kita nak jemput. Kita boleh dengar pantun sekarang. Okay. Kita nak jemput Ustaz pantun. Yes. Okey. Boleh dengar? Boleh. Andai anda sedang berusaha, teruskan lagi. Proses berdiri memang biasa terjatuh. Pagi dan selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih banyak Datuk Sifu. Okey, saya doakan semua terus diberi rezeki yang mencurah-curah lagi insya-Allah. Okey. So alhamdulillah pagi ni sangat excited dan juga sebenarnya setiap kali nak buat sharing nervous sebenarnya. Walaupun kita bukan lagi nervous tapi tetap nervous lagi. Okey. Alhamdulillah bersyukur banyak. Banyaklah kita kata ada peningkatan dalam 2 hari daripada sharing hari Isnin baru-baru ni, alhamdulillah. Okey. So dalam tempoh tu sedikit perkongsian apa yang Allah SWT kurniakan kepada saya. Alhamdulillah ada 3 appointment saya dapat buat.
sebenarnya cetusan tu sebenarnya bermula daripada saya punya upline saya lah sebenarnya. Maulana Zamzam Al-Kazam yang baru sebentar tadi buat sharing tadi. Masya Allah. Jadi memang dia bagi satu santapan yang sentap lah. Dan saya sebagai saya respect dia, so kita tidak ambil hati lah. Maknanya kalau nak ambil hati memang boleh ambil hati kan. Nak merajuk ke nak terasa memang dia punya sentapan itu memang boleh tahan juga. Tapi kita ambil positif, take take positif dan take action. Do action. Dan alhamdulillah dia tekankan saya supaya jangan cepat lari fokus. Dan dalam Forever ni kekuatan utama adalah dia punya power dia tu adalah pada leadership. Bagi contoh yang terbaik memang kita punya Tuan Datuk Sifu kita lah kan, leadership. Dan leadership sangat berkait rapat dengan result kita. Maknanya usaha kita, hasil kita kan. So sebab tu dia tekankan sangat supaya saya jangan lari fokus. Pantun-pantun juga, sharing-sharing juga, usaha teruskan dan mantapkan lagi. Dan alhamdulillah daripada situ saya terus kontak beberapa saya punya prospek dan alhamdulillah malam selepas dia sentap saya tu, kalau ikut ada satu budak muda saya call, saya kalau ikut saya dengan tempat dia tu dia dah jauh sikit lah, saya dah berjalan jauh sikit. Tapi bila saya call dia budak muda ni biasalah lepak malam kan. Dia kata malam tu juga ada sedia. So saya sanggup patah balik duduk dengan dia. Alhamdulillah lah. Kita kata apa dapatlah share dengan dia, dapat juga kita kata kongsi dengan dia dan ambil juga kita kata benda baik daripada dia kan. So dalam macam budak muda ni memang kita kata untuk kesihatan mungkin dia tidaklah prioriti dia sangat kan. Macam mereka ni mereka sedang membina kehidupan mereka, nak menstabilkan kewangan ekonomi mereka. So kita fokuskan dia kepada rekrutmen. Dan memang dia ni pun memang budak muda, dia juga jenis yang otak ligat, otak berniaga juga. Jadi apa yang saya nampak maknanya kita bila nak berniaga ni kita bukan nak masuk you tau. Kita nak buat bisnes dan nak hasilkan result. So kepandaian tidak perlu terlalu pandai sangat. Yang penting bijak. Bijak maknanya mengendalikan situasi, bijak mengawal situasi, bijak kita kata nak macam mana nak selesaikan satu masalah. Cuma sambil tu kita upgrade ilmu kita. Maknanya jangan tu, bukan maksud saya ni tidak perlu ilmu bukan. Maksudnya mulakan dulu. Mulakan sambil mula bergerak. Jangan ada setengah dia mesti dia nak hafal semua jadi macam profesor baru dia nak ni, memang di situ membuang masa lah kan. Belum dalam tempoh begitu berapa ramai prospek dia orang lain dah ambil dah kan. Okey. Dan yang daripada situ juga kita belajar pengalaman daripada budak muda tu, dia kata jangan ambil bisnes yang melibatkan politik dan juga bisnes yang trending. Dan memang alhamdulillah memang bila dia cerita begitu memang kenalah dengan kita punya bisnes Forever ni memang tiada politik dan juga bukan barang yang trending, maknanya bermusim. Sekejap naik lepas tu lama hilang balik kan. Okay, and then yang kedua saya dapat jumpa satu lagi haji ni. Daripada situ apa yang saya dapat belajar? Buka mulut, insya-Allah duit masuk. Kalau tutup mulut, tara masuk kan. Jadi kita macam sebelum ni biasa kenal apa semua. Tapi bila kita cerita baru kita tahu rupanya isteri dia ni sebelum ni pernah kita kata top lah dalam satu MLM yang lain. Jadi alhamdulillah. So daripada situ nampak sudah satu lagi jalan terbuka lagi alhamdulillah. Kemudian ada satu lagi, ini mungkin ini yang saya nak minta tunjuk ajar juga daripada Datuk lah kalau tidak keberatan kan. Ada satu pula lagi yang last malam saya jumpa, saya punya VIP downline saya. Dia sebenarnya bersama-sama saya assistant manager juga. Agak satu tempoh lama juga lah saya tak pernah jumpa, lama tak bersemuka dengan beliau. Dan beliau ni pun sebenarnya bukan orang biasa-biasa lah. Satu orang jutawan juga, satu orang kontraktor yang berjaya dan dia sendiri sudah ada achievement dia tersendiri. So kita pergi jumpa dia tu pun bukan kita nak ajar dia ke nak apa, tidak. Just kita nak eratkan silaturahim lagi, buat hubungan baik dengan dia. Dan selalu saya duduk dengan dia ni, saya yang minta nasihat daripada dia. Kita dengan orang kata macam berguru lah dengan dia kan. Sambil-sambil tu. Jadi cuma sambil-sambil tu
kita buat sharing perkembangan terkini. Jadi sebenarnya bila ada booster plan ni, ini sebenarnya satu peluang terbaik untuk kita dekati balik kita punya downline yang mungkin kita pun dah lama terlepas pandang dengan mereka, atau mungkin sebelum ni kita skip mereka, ataupun kita kadang-kadang bila kita nak fokus kepada yang banyak yang datang kepada kita ni, kadang kita terlepas pandang pada yang selain, okey. Dan mereka juga mungkin kadang-kadang mereka ada urusan-urusan menyebabkan mereka tidak dapat nak memberi lebih masa dalam forever. Jadi peluang ini adalah untuk peluang terbaik. Booster plan ni peluang terbaik kita gunakan untuk kita rapatkan lagi hubungan dengan mereka. Kita boleh guna, kita kata nak sharing, ada satu plan baru. Jadi benda tu sambil-sambil tu kita boleh sharing. Mungkin kita tidak tahu kan, daripada situ masya-Allah satu perubahan dan mungkin satu cetusan untuk dia kembali aktif balik. Jadi alhamdulillah bila saya duduk semalam, alhamdulillah ada satu peluang yang besarlah. Dan dia sebenarnya alhamdulillah berkat saya jumpa dia semalam merupakan satu cetusan lah untuk dia kembali meletup balik insya-Allah. Jadi tolong doakan, okey. Cuma saya ingat dengan dia ni, dia ada share dengan saya satu. Dia kata M plus M hasilkan M. Okey, dia kata kalau malas lepas tu campur lagi marah, ini equals to mampus. Bahasa dia kasar sikit lah. Okey, tak apalah. Ya, itu something yang saya dapat daripada dia lah kan. Okey. Jadi maknanya kita buat hubungan balik insya-Allah. Sebenarnya inilah downline kita ni, sebenarnya ini boleh merupakan prospek besar untuk kita naikkan lagi kita punya sisi dan bersama-sama kita grow insya-Allah. Dan satu lagi dia cakap apa dia? Rezeki itu jangan orang kata rezeki bila duit masuk dapat ramai ni. Bukan, itu sebenarnya dah ke depan lagi. Rezeki bermula rezeki itu apa? Bila mana Allah beri taufik kita bertindak, berusaha. Itu sebenarnya itu pun satu rezeki. So insya-Allah kalau anda sudah mula bertindak sebenarnya, okey, itu sudah rezeki, insya-Allah akan di hadapan tu akan banyak lagi rezeki yang akan datang bergol insya-Allah. So itu saja tu. Sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you. So pagi ini belajar satu formula M plus M equal to M. Itu sangat penting. Kena jaga. Jangan malas. Jangan naik marah sesenang. Okay. Kena bersabar. Okay. So next, thank you. Thank you kepada Ustaz. Okay, next kita nak jemput Ku Hanis. Ku Hanis ada? Ada. Okay. Okay, Assalamualaikum. Good morning everyone. Morning. Okay, lama dah tak buat sharing dekat Teppanyaki ni sebab sibuk dengan kerja hakiki. So kesyukuran yang pertama ni saya nak bersyukur sebab masih lagi diberi peluang untuk bernafas pagi ni, join Teppanyaki dan duduk dalam keluarga forever. Dan yang kedua, kesyukuran yang kedua saya nak share bulan lepas Februari saya jumpa balik dengan kawan college jururawat dulu, yang mana dia nampak posting saya dekat Facebook tau pasal LOA tu kan. So dia nak cuba untuk bantu suami dia yang ada masalah berat badan dan mak dia yang ada masalah usus. Mak dia ni dia dah ada masalah usus dia sembelit yang kadang-kadang sampai sakit pinggang. Lepas tu kalau dia buang air besar bukan dia jadi ceret-beret selama seminggu berterusan. Lepas tu dia bawa pergi jumpa doktor diagnose throughout cancer colon. Tapi bila buat investigation semua, darah, result, OGTS semua okey, tak ada masalah apa-apa. So bila dia try minum aloe vera, lepas dia try minum aloe vera tu dalam tak sampai sebotol lagi sipo. Dia punya bowel maknanya usus dia tu dia dah boleh buang air besar macam biasa. So itulah sampai sekarang mak dia sampai nak bagi duit tau dekat anak dia tolong belikan aloe vera. So dia kata tak apalah, tak payah bagi duit, dia akan beli untuk mak dia kan. Invest untuk mak dia. So itulah saya rasa sebab dia ambil VIP bulan lepas. Dia ambil program Clean Night tu untuk suami dia, dia belikan aloe vera untuk mak dia. Dan yang ketiga, saya nak rasa bersyukur sebabnya saya dah berani keluar daripada circle saya yang dulu suka menyendiri tau. Sebab saya ni macam malu sikit lah. Tak ni. Tapi sekarang bila jumpa orang saya lebih berani untuk tegur orang. Jadi macam peramah sikit. Sebab kita nak bila berniaga ni kita kena sharing kan. Kita kena bercakap dengan orang. Kita tak boleh duduk dalam
senyap-senyap gitu orang tak tahu. Macam dekat tempat kerja kan, saya bila saya mula bercakap dengan orang jadi tahu, oh buat forever ke? Bagus produk-produk dia ni. So saya tanyalah, dah pernah join, dah pernah amalkan ke? Belum kan? Cakap belum sebab tak tahu. Dia ingatkan macam aloe vera gel kita tu, dia jenis jelly tau. Cakap tak, dia jenis air. So kita minum je, tak payah, dia tak ada rasa lekat-lekat gitu, tak adalah. Sebab dia orang bayangkan aloe vera gel tu ada macam jelly tau. Dia tak tahu benda tu macam mana. So bila kita sharing, orang tahu manfaat aloe vera tu, sebabnya ramai orang tak tahu manfaat daun sabir tu kan. Dia sebagai salah satu sunnah, makanan sunnah. So ramai sangat yang tak tahu. Bila kita sharing dengan orang macam, oh ya ke macam tu. Jadi semua orang macam terbuka. So betul lah, kalau kita tak buka mulut, memang duit pun tak masuk. So bila kita buka, orang pun dapat pengetahuan. Walaupun dia tak beli, tak apa. Tapi pengetahuan tentang daun sabir tu diorang tahu. Penting dia macam mana kan manfaat dia. So saya macam seronok lah bila, maknanya saya walaupun tak ada ni kan, kita share dengan orang manfaat tu, macam benda tu akan jadi manfaat untuk bila dia share dengan orang lain, jadi pahala kita akan berganda-ganda. Walaupun satu benda yang kita share. Macam tu lah. Okay, doakan saya dapat supervisor bulan ni. Tu je, terima kasih. Okay, thank you. Ya. Yes, kita ada 342 orang sini ya, semua doa. Aku Hanis, ini bulan supervisor. Okay? Yes, thank you. So next kita nak jemput ini Sarina Nawi. Yes, ada tak? Sarina Nawi. Ada? Sarina, are you there? Ada. Okay. Assalamualaikum Sifu dan semua. Yes. Selamat sejahtera Sifu. Sorry tak sengaja. Morning. Go, no limit millionaire. Saya Sarina Muhammad Nawi. Saya 51 tahun. Downline Ainawa. Hari ini saya nak sharing bersyukur kerana saya alhamdulillah sihat walafiat. Allah, kenapa nervous ni? Dan saya bersyukur sangat-sangat semenjak saya join together dengan Ainawa untuk pergi ke Gomu saya itu, saya dapat feedback yang menarik. Contohnya kawan Facebook sudah masuk dan kawan lama saya kontak. Selepas balik tu saya kontak, 2 orang dah masuk join ni. Saya iklan lah dekat dia dalam Facebook. Lepas tu yang seorang lagi tu, yang terbaru pula tadi ada panggilan, dia kata, Kak cuba sharing mengenai forever living. Akak cakap lah dekat dia, saya cakap mengenai daun sabir, saya kata makanan sunnah, lepas tu detox usus. Saya cakap kat dia macam dia nak tahu sangat, dia ejen dropship makanan segar. Frozen daripada Melur. Lepas tu saya pun sharing lah dekat dia saat ni masa sebelum kelas terpayaki. Alhamdulillah dia memang berminat. Lepas tu saya akan join, akan pergi follow up lah. Memang dah setakat daripada pulang daripada Gomusan ni, hasil daripada tolong sideline, saya rasa rezeki datang bergulir-gulir. Alhamdulillah. Ya Allah, janganlah puji sangat, malu. Lepas tu saya nak syukur alhamdulillah semenjak suka sharing-sharing ni, saya rasa macam rezeki ada, sentiasa tak pernah tak ada lah. Hari-hari sentiasa ada post lah dalam Facebook lah. Lepas tu saya nak suruh macam nak sharing lah sikit mengenai kita ni kena buka kedai di mulut lah, rajin sharing. Macam saya ni buat kedai di mulut lah juga, tiru macam sifu-sifu kita buka kedai di mulut, kena rajin aja. Kadang ada juga perasaan malas tu, biasalah, tapi kita kena lawan. Lepas tu hari-hari pagi-pagi saya baca big why saya macam doa. Itu tip saya, nak suruh saya ni macam struggle. Sebab saya kena kuat sebab komitmen keluarga semua atas saya kerana saya single mother. Lepas tu anak saya share pula dalam Facebook 3 bulan pengambilan AWG dan skincare saya beli kat dia. Sekarang dah semakin cantik. Ada yang terbaru saya share. Banyak gambar. Sampai ada FBO kata Allahu Akbar, Masya Allah. Sebab dulu jerawat dia menanah-nanah. Sekarang tak ada dah yang menanah tu, semakin cantik lah. Alhamdulillah. Okeylah, setakat itu saja. Doakan saya CBN terus.
Alhamdulillah. Okey, Sifu, thank you kerana bagi saya peluang. Okay, thank Bye. you. Assalamualaikum. So kita doa doa ini Gua Musang cepat meletup kita ada CBM yang pertama dari Gua Musang pada masa yang dekat. Okay, thank you your sharing. So next kita ada Raja Nomazni. Yes, ada. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pagi. Okay, so Alhamdulillah hari ni dapat chance untuk sharing. Okay, macam minggu lepas angkat juga tangan tapi tiba-tiba line keluar pula. Kan memang dia tak bagi share lah untuk minggu lepas kan. So hari ni Kak Raja decide untuk buat sharing juga. So Alhamdulillah 3 kesyukuran. Yang pertama Kak Raja happy. Yang kedua Kak Raja rasa sangat bersyukur. Yang ketiga memang excited lah untuk tunggu booster plan untuk yang bulan 4 kan. Okay, so hari ni Kak Raja nak Kak Raja actually tadi tersenyum bangga sebenarnya kan bila adik Kak Raja buat sharing. Okay, dia baru balik kerja malam Kak Raja rasa, tapi sepatutnya biasa dia tidur tapi sebab dia nak keluar daripada zon selesa dia tu, so dia decide untuk masuk Teppanyaki kan, instead daripada dia tidur kan, untuk buat sharing juga hari ni. So Kak Raja memang bangga. Tahniah aku Anis sebab berjaya buat sharing hari ni, dan Kak Raja nak ucap congratulations untuk dia sebab dia dah berjaya dapat income 4 angka pertama di Forever. Tahniah aku Anis. Okey, Kak Raja memang bersyukurlah sebab orang kata dalam Kak Raja tengah berjuang untuk cari fighter, Allah bagi fighter tu rupanya daripada kalangan adik-beradik kita sendiri kan. Dan Kak Raja harap Kak Raja dapat sama-sama dengan dia lah untuk orang kata capai cita-cita keluarga kami. Dan mungkin lepas ni kita pula boleh tolong orang lain kan. Maksudnya kita boleh orang kata ada duit yang banyak, lepas kita sama-sama boleh pergi orang kata boleh buat sama-sama adik-beradik sedekah pada orang lah kan. Sebab itu adalah antara impian kita orang lah. Sebab mak memang walaupun dia tak ada duit tapi dia suka bersedekah, dan kita orang insya-Allah akan buat benda yang samalah. Okey, kesyukuran yang kedua, kat sini Kak Raja nak share satu sedikit ilmu lah kan. Sebab mungkin ilmu ni bagi orang yang dah lama buat bisnes ataupun mungkin otak-otak rasa macam something yang biasa je kan, tapi it's okay. Kak Raja nak share juga sebab pada Kak Raja, walaupun Kak Raja dah berbisnes secara online ni selama 8 tahun ni, tapi Kak Raja rasa ilmu ni satu benda yang kita kena ubah lah kan, persepsi kita daripada orang kata mentality yang ni lah. Okay, semalam Kak Raja ada join satu kelas daripada Sifu lain kan. So dia ada cerita, dia kata kenapa ramai orang gagal dalam bisnes. Okey, dia bagi tahu ada 2 benda yang kita kena perbetulkan dalam kita punya bisnes lah. Ini adalah benda basic tapi ramai yang orang tak tahu. Tapi Kak Raja tak tahulah, kalau mungkin korang dah tahu, dah pernah dengar kan, tapi it's okay. Kak Raja nak share pada mereka yang baru yang nak berjuang dalam platform ni kan. Okey, benda yang pertama yang dia kata kenapa ramai orang gagal adalah kerana bisnes ni kita buat bukan sebab kita nak bantu orang lain, tapi niat kita adalah untuk mencipta kekayaan, untuk orang kata mendapatkan keuntungan. So bila kita letakkan niat kita dah salah, so maknanya bila kita buat pun kita akan dapat orang kata result yang kita dapat tu hanya untuk kejar keuntungan, dan kita akan dapat dari segi nilai lah kan, nilai. Okey, so benda yang pertama kita kena tukar adalah bila kita kata niat kita nak bantu orang lain dalam buat bisnes, apa yang kita kena buat? Benda yang pertama adalah bila kita nak buat sesuatu bisnes, kita ada target betul. So kalau target kita sebelum ni, fokus kita adalah contoh target kita bulan ni 10,000 kan, 10,000 10,000. So maknanya biasa bila kita buat target setiap bulan, kita akan kira setiap hari berapa sales yang kita kena capai, betul? Kita akan bagikan 5,000 tu dengan 30 hari. So maknanya kita akan kejar hanya kita akan dapat contoh kita kena jual 10 botol sehari kan, kita kena jual 10 botol sehari. Tapi apa yang orang tu ajar semalam, dia kata sebab apa kita susah nak dapat sale? Sebab kita kejar sale, bukan kita kejar nak bantu orang. Jadi kita kena convertkan berapa botol yang kita keluarkan, kita kena capai tu, convertkan kepada berapa ramai orang yang kita kena bantu. Contohnya, macam contoh kalau di Forever,
pembelian RM100 ke atas dia akan dapat 15% yang kata RM50 lagi diskaun kan daripada voucher tu kan, betul? So maknanya kita target setiap seorang tu kita nak biar dia dapat orang kata diskaun lagi RM50. So bila kita offer barang dekat dia, maknanya kita offer barang yang RM100 ke atas lah. So maknanya bila kita kata tu target kita dah berubah jadi satu orang kita kena bantu dia buat pembelian sehingga RM100 sebab kita nak bantu dia dapatkan diskaun RM50 kan. Jadinya target kita yang 10 botol sebelum ni kan, 10 botol maknanya kita kena target dalam sehari tu kalau ikut sales dalam 990 dekat dengan 1000 lah kan. Jadinya kita tukar kan daripada target kita 10,000 sebelum ni kita bahagikan dengan 100. Kenapa 100? Sebab satu orang yang kita nak bantu tu kita nak suruh dia keluarkan RM100 kan. So maknanya kalau daripada 1,000 kita nak dapatkan 100, maknanya kita kena cari 10 orang yang kita kena bantu. 10 orang yang kita kena bantu. Jadi bila kita niat kita buat sharing tu, kita nak bantu orang kan, walaupun kita tak close, kita akan rasa happy sebab kita dah capai dah target kita. Maknanya setiap hari tu untuk dapatkan 10,000 tu bukan lagi kita kena jual 10 botol. Sebab kalau kita fokus kepada nak jual, kita penat lah sebab bila tak dapat kita frust kan. Sebab kita kejarkan sale. Tapi bila kita niat kita nak bantu orang, kita akan rasa macam benda tu walaupun 10 orang kita cari tapi yang close-nya hanya 3 ataupun 5 kan daripada 10 tu, kita rasa happy kan. Kita rasa happy sebab niat kita untuk bantu 10 orang itu kita dah berjaya kan. Tapi macam kita cakap lah, macam Forever ni biasanya untuk kali pertama mungkin dia tengok dulu kan, bukan dia reject kita sebab dia tak nak terus, tapi mungkin dia tak ada bajet. So maknanya kita dah nampak dah kan. So maknanya kita attack berapa orang yang kita kena bantu, bukan berapa botol yang kita nak jual. Mindset tu kita kena tukar. So benda ni bila kita buat kita akan rasa happy kan, dan kita punya niat nak bantu orang tu dia akan pergi ke right direction lah. So bila kita setiap hari kita fokus nak bantu orang, kita akan nak cari orang untuk bantu pun, kita nak pergi buat share ni pun mudah kan. Compare kan kita fikir dalam otak ni, aku kena close ni sebotol ni hari ni sebab aku punya target 10 botol. Compare kan kita kata aku kena bantu lah ni sebab target aku hari ni aku nak cari 10 orang untuk aku bantu. So benda tu membuatkan kita rasa macam happy lah. So betul, Kak Raja rasa macam benda ni memang sangat-sangat tepat lah kalau kita buat. So mungkin pada orang lain benda ni biasa, tapi bagi yang baru bermula, korang buatlah macam ni kan. Bagi yang bekerja sebenarnya lagi senang korang nak sharing sebab korang jumpa orang hari-hari. Macam Kak Raja yang duduk kat rumah mengharapkan online ni, so memang kita struggle sikit lah. So maknanya korang yang bekerja ni, yang dapat jumpa orang hari-hari, gunakan cara yang terbaik lah. So maknanya dah tahu dah target berapa orang kena bantu. So buka mulut, jumpa orang cerita sampailah target kita sampai kan setiap hari tu. So maknanya kan at least kalau satu hari 10 orang, kalau 30 hari maknanya berapa orang kita boleh jumpa, betul tak? So itu yang pertama. Yang kedua, bila kita buat posting di Facebook, kita ni terlalu fokus kepada produk. Betul tak? Apa yang kita sharing biasanya, AVG ni adalah bagus. AVG ni bagus untuk cuci usus. Kita tak fokus kepada pelanggan kita. Apa kehendak pelanggan kita kan? So kalau sebab orang ni dia nak membeli dengan kita, dia takkan produk tu lantak engkau lah kan. Sebab banyak lagi produk lain yang ada dekat dalam pasaran ni yang boleh cuci usus, function yang sama kan. Banyak, ada kopi yang boleh detox, ada teh yang boleh detox, sama je fungsi dia di usus kan, untuk cuci usus. Boleh minum air je kalau yang tak nak jimat. Tapi bila kita fokus kepada pelanggan, contohlah Kak Raja bagi yang Kak Raja nampak, kenapa kita kena kaji kenapa orang kena dapatkan AVG ni. Maksudnya ada orang dia tak suka sayur. Kalau orang kata nak sihat kena makan sayur apa semua. Jadi bagi orang yang tak makan sayur ni, macam mana cara dia nak sihat kan? So kita kena cerita dengan orang risau kan anak-anak ni tak suka makan sayur. Bila tak makan sayur mulalah sembelit ke apa kan. So nanti bila sembelit berak berdarah, masalah pula nak kena pergi hospital apa semua kan. Nak pergi lepas tu bila kita duduk harapkan cocok dekat orang kata ubat yang cocok kat punggung tu, lama-lama ada side effect juga. So bila orang yang baca tu dia ada situasi sama macam kita kan, dia automatik akan fikir, bagus juga kan produk ni, produk ni kan, aku nak try lah. Compare kan kita cakap,
AVG ni bagus untuk sembelit. Belilah kan. So nampak tak kat situ kan. So benda ni memang membuka mata kita. Kita terlalu fokus kepada produk sehingga kita lupa apa kehendak pelanggan tu. So benda ni yang Kak Raja kena perbetulkan lah. Dan korang juga pun boleh ambil benda ni sebagai satu benda yang korang boleh share. Sebab kita bila kita fokus terlalu kepada produk kan, orang tak suka. Even kita sendiri pun kan, masa kita sebelum jadi peniaga, ingat tak kalau kita tengok Facebook orang tu duk cerita tentang produk, lama kau ni produk kau je duk cerita kan. So orang tak suka. So benda ni macam semalam bila orang cerita bila Kak Raja dengar Sifu tu cakap macam tu, betul lah weh. Aku ni selalu sangat cerita pasal produk kan, AVG. Padahal dah bisnes 8 tahun kau takkan tak biasa buat lagi kan. Tapi itulah kita kan sebagai manusia ni, bila tak ada orang nak tegur kita tak tahu kat mana silap kita kan. So itu saja untuk hari ni. Thank you. Okay, wah. Thank you. Wah, ini very good sharing I rasa ramai yang dapat belajar something from apa tadi Raja Nomasni sharing. So Sifu sentiasa cakap, okay, kalau you guna masa itu adalah emas tau. Masa itu emas. So kalau masa itu adalah emas, kita jangan hanya guna masa untuk apa macam tadi dia cakap jual produk dapat untung. So kita kena guna masa kita untuk tukar lebih banyak masa. Itu yang sentiasa Sifu cakap, itulah panggil leverage. Masa kita kena guna untuk tukar lebih banyak masa balik. Supaya you boleh dapat lebih banyak untung. Biar wang kerja you, bukan you pergi kerja wang. Okay? So kita thank you Raja Nomasni sharing. So next kita nak jemput Taqiyuddin. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Taqiyuddin daripada AUC. Hari ni Taki nak kongsi kesyukuran sebab Taki berjaya jual barang kosmetik 3 botol hydrating serum. Dan testimoni dia pengguna Taki adalah dia kata sebelum ni dia beli serum yang harga lebih daripada ratus-ratus, tapi dia pakai kat muka bedak tetap bercapuk. Jadi dia sangat sedih lah kan. Dan bila dia cuba hydrating serum ni, dia rasa sangat seronok bila dia pakai, kulit dia jadi berayak. Tiga-tiga ni adalah pelanggan perempuan lah. Alhamdulillah, seorang dia dapat tahu dari kot dan dia kontak Taki sebab Taki pernah sembang. Dia adalah doktor, dia boleh cari orang yang lagi hebat tapi dia cari Taki sebab Taki pernah berkawan, maksudnya sembang dengan makcik tu kawan baik-baik kan. Dia Allah izin bila kita berkuah bersilaturahim, rezeki tu akan datang insya-Allah. Jadi apa yang Taki buat adalah sebab seronok sangat berjaya jual 3 botol. Jadi Taki buat sharing tentang produk hydrating serum ni dekat FB Taki, dekat dalam grup. Jadi kita sebarkan. Walaupun Taki belajar balik, rupanya Taki kena fokus kepada set-set yang lebih mudah untuk dijual, yang universal. Kalau serum ni difokus untuk perempuan, yang tu je. Okey, itu sahaja sharing daripada Taki. Taki sebenarnya nak dengar sharing daripada Abang Arif, tapi Abang Arif tak berjaya nak join lagi, tapi Sifu Hamizah kata kena angkat tangan dulu. Jadi kita angkat tangan dulu. InsyaAllah, terima kasih Sifu. Doakan Taki dapat 5 sisi. InsyaAllah boleh tekan gear secepat mungkin tahun ni. InsyaAllah, amin. Terima kasih Sifu. Okay, thank you. Okay, thank you. Next, kita nak jemput GLT, Papa Berry. Yes. Tak dengar. Tak ada suara. Kita patut dah tak ada. Kejap Okay. Sekarang okay. Okay, kejap. Kita setting. Patut dah tak ada suara. Masalahnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa khabar? Okay. So, pagi ini, jadi kita tak nak share banyak sebab kita bagi ruang ada rakan-rakan lain juga. Cumanya, saya nak tanya pada semua yang ada dalam Tepayaki pada pagi hari ini. Bila kita tengok semua sharing, dari tadi kita ada Azrul share, kita ada Ustaz Zamzam, kita ada Ustaz Pantun, kita ada Kohanis, kita ada Kak Mazni, kita ada
Taki power lalu bro kan. Kita senior manager kot, tapi kita pun tak pernah berani push produk skincare. Serius cakap. Kan? Lain macam betul. Kan? Jadi kita nak tanya pada semua yang ada dalam Terpayaki pada pagi ini. Apa yang anda dapat daripada semua sharing tu? Boleh jawab tak dekat ruang komen? Apa yang anda dapat daripada semua sharing tu? Secara kesimpulan je. Kita tahu apa? Ilmu, okay fine. Lagi? Semangat, okey. Motivasi, bukan mula dan share. Ilmu, semangat. Lagi-lagi semangat. Jangan putus asa. Ilmu dan idea, okey. Kalau kita nak rangkumkan semua apa saja yang kita dapat pada sharing pada hari ini, kita boleh simpulkan dia kepada satu benda yang kita bagi sebagai manfaat. Betul tak? Kita dapat manfaat daripada segala sharing yang ada hari ini. Kita dapat manfaat daripada perkongsian Ustaz Zamzam yang menjadikan perniagaan ini sebagai salah satu dari cabang dakwah beliau. Kita dapat apa-apa manfaat daripada Ustaz Pantun yang memberikan satu tips yang begitu hebat tentang bagaimana untuk tidak terus berputus asa dan terus membetulkan niat. Kita dapat satu tips yang cantik daripada Mazni tadi berkenaan dengan bagaimana untuk channelkan keperluan pelanggan itu ke arah kita hendak membantu mereka, dan banyak lagi manfaat yang kita dapat sebenarnya. Jadi Rasulullah SAW telah pun bersabda, kan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah mereka yang memberikan manfaat pada orang lain. Jadi secara asasnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sharing bukan kerana kita hebat. Saya sharing bukan kerana saya hebat, kan? Even pada hari ini pun saya tidaklah berniat untuk sharing memberikan tips dan apa-apa saja, kerana saya yakin ramai lagi yang telah memberikan tips yang begitu hebat. Saya hanya meraihkan saja tips-tips mereka. Tapi apa yang boleh kita katakan di sini ialah mereka semua yang sharing saban minggu kan. Saya patutnya saya nampak Zari selalu sharing tapi hari ni dia tak sharing kan. So tak apa, kejap lagi aku jumpa kau kat HQ, kau sharing kat aku kejap lagi Alright. Jadi kita nampak setiap hari orang-orang ini share. Kita nampak mereka ini sentiasa berkongsi, memberikan tips, berkongsi semangat, berkongsi perasaan mereka dan sebagainya. Dan sebenarnya semua itu hakikatnya bukan untuk kita sebenarnya. Tapi hakikatnya adalah untuk diri mereka sendiri. Kenapa? Bila mereka sharing, mereka menaikkan izzah mereka, menaikkan kekuatan dalaman mereka. Mereka menaikkan semangat mereka sendiri. Sebagai contoh, Azrul. Kan? Azrul menceritakan tentang kepayaan beliau bermula daripada total zero. Betul Azrul Bermula dari total zero. Beliau terpaksa bermula daripada kosong, berhenti kerja. Memang melakukan satu tindakan yang kita katakan sebagai tindakan orang gila. Iaitu sanggup untuk melepaskan satu kerjaya hakiki demi untuk mengejar cita-cita yang tidak ada batasannya dalam forever living. Jadi bila Azrul share tadi, dia bukan untuk berikan semangat pada kita sebenarnya, tapi lebihnya untuk berikan semangat pada dia. Tetapi apa habuan dia, apa bahananya, apa kelebihannya untuk kita sebenarnya? Iaitu apabila dia share, kita juga akan mendapat cebisan, mendapat sedikit tempias, mendapat sedikit percikan semangat itu, mendapat sedikit percikan ilmu itu, mendapat sedikit percikan daripada apa sahaja yang cuba disampaikan oleh mereka-mereka ini. Jadi, saya nak menggalakkan kepada anda semua, tak kiralah anda baru novice pun, belajarlah untuk berkongsi. Belajarlah untuk tidak berkata tidak kepada upline anda sekiranya kalau upline anda kata, okey, minggu ini turn you untuk kongsi dalam kita punya SGA. Kan? Saya tahu ramai yang buat jurus ngelak. Bila upline kata, okey, contohnya kita kata, for example, saya gunakan downline saya. Saya katakan, okey Irah, minggu ini turn Irah untuk sharing. Saya tahu ramai di antara kita yang akan berjurus ngelak. Segala jurus silat keluar. Silat, karate, kuntau, semuanya mengelak. Tak nak buat benda tu. Sebab apa? Nervous, takut, tak semangat. Tak ada keyakinan, takut salah cakap. Takut tiba-tiba pula terkucil tengah jalan. Tapi percayalah, bila anda mula buka mulut, anda takkan tahu bila nak berhenti. Dia punya keyword je, anda kena buka mulut je. Tak kira anda sharing itu benda yang begitu hebat, anda berikan motivasi kepada ribuan orang. Ataupun anda sekadar berkongsi, hari ni saya bersyukur kerana Allah izinkan saya buka mulut. Okey, terima kasih, bye-bye. Pun tak apa. Sebab yang penting anda buka kepompong anda, anda keluar daripada tembok anda dan anda tidak berkata tidak kepada upline anda. Itu paling penting. Jadi macam kita katakan tadi, Rasulullah telah bersabda, sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberikan manfaat kepada orang lain. Percayalah jikalau anda sharing, jikalau anda memberikan manfaat kepada orang lain, jikalau anda menyampaikan manfaat itu kepada orang lain,
nescaya manfaat itu akan kembali kepada anda dengan cara yang anda tak sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertawakal kepada Allah, sehingga Allah berikan jalan keluar daripadanya dan memberikan rezeki padanya dari jalan yang tidak disangka-sangka olehnya. Jadi apa-apa pun saya nak ucapkan tahniah kepada mereka yang share, yang berupa share tadi, yang bakal share selepas ini, yang telah pun share sekian lama tempat kita berlangsung, yang bakal share pada minggu-minggu yang mendatang. Saya jarang share sebab saya nak bagi ruang pada orang lain, sebab saya yakin medan ini adalah medan untuk melahirkan bintang, bukan untuk para bintang menunjukkan lagi bintang mereka. Medan ini adalah medan untuk melahirkan the next leader yang akan menggantikan tempat saya, yang akan menggantikan tempat Hamizah Hamdan, yang akan menggantikan tempat Siti Rafidah, yang akan menggantikan tempat Kak Lela, yang akan menggantikan tempat Sifu pun. So this is your chance, this is your arena. So use it wisely. Pastikan anda gunakan betul-betul teppanyaki ini untuk menyelahkan lagi bintang yang ada dalam diri anda. Kenapa? Sifu pernah pesan kat saya. Sifu akan tengok dan akan tolong dan akan fokus kepada mereka yang ke depan. So, the stage is yours. Take it or forever hold your peace. Okay? So, jumpa lagi akan datang. Jumpa anda pentas dunia. Sama-sama kita nantikan booster plan pada 1 bulan 4 nanti. Pastikan peluang dah ada, letakkan diri anda dalam senarai LCM ataupun PCM pada masa-masa yang akan datang. Kejar cita-cita, kejar insentif, berikan manfaat pada orang lain, betulkan niat, tolong orang lain, jangan fikirkan tentang kekayaan diri sendiri, dan yang paling penting sekali, ikhlaskan hati dan jangan berkata tidak kepada ibu bapa anda. Alright, jumpa anda semua akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you all. Bye-bye. Wah. Ini macam DJ tau. I tengok bila Papa Barry bila dia sharing, wah macam DJ. Wah bagus ah. Siapa rasa bagus bagi? Satu. Yes. One. Betul. Sipu sentiasa cakap kalau nak tengok helang, kita mesti tengok di langit. Bukan tengok di bawah. Kita mau tengok atas baru nampak itu helang. That's why sama juga, kita nak tahu siapa helang di Forever Living, kita nak you orang menunjukkan diri, tunjuk, cakap, speak out, okay? Thank you very much. Okay, next kita nak jemput, wah lagi 3 minit kena cepat masa. Okay, next kita jemput Lera Nazira. Yes, ada tak? Lera Nazira, ada? Hello, can you hear me? Ya, can. Yes, boleh. Teruskan. Okay, Alhamdulillah, Ya Allah, Ya Rasulullah. Terima kasih. Assalamualaikum and every good morning to all of you. Thanks God, thanks to Allah, thanks Sifu, thanks Datuk Desmond, because of you give me a very good chance because of I never to be here, okay, to give talk, to give, ya Allah, I'm so speechless, menggeletar, Masya Allah, Subhanallah. Okay, alright. So I am Ira Nazira. I'm from Segamat. Okay, I introduce my upline. My upline is Siti Noraini Abu Saman, and then my manager also Kak Mardiana, and my CBM is also Ezelin Sidik. Okay, and also my CBM Siti Rafida. Masya Allah. Okay, first of all, I nak bagi tahu 3 perkara. I feel so blessed today because of first thing first is I'm still alive. Okay. Thanks to Allah, kita masih hidup. Because of bila kita tidur, kita tak tahu sama ada kita akan bangun lagi esok hari ataupun tidak. So that's why kita sangat bersyukur kita diberi lagi nafas. Bukan untuk diri kita, tetapi kerana untuk kita memberi. Okay. So second thing is I'm still in a very good circle, iaitu Forever Living. Masya Allah. So the third thing is saya masih lagi rasa bersemangat, rasa berkobar-kobar, rasa sentiasa ingin mendapatkan cahaya dan cahaya daripada sekeliling kita, daripada orang-orang yang kita sayang dan daripada semua aura-aura yang ada yang Tuhan telah bagi pada kita. Daripada atas, bawah, di hadapan, di belakang, kiri dan kanan kita. All over the side. Okay. So, dekat sini saya nak sharing kenapa saya telah fall in love with Forever Living. Okay. So, yang pertama adalah kerana because of my health problem. In 2019, okay, I got a very bad
situation that I had my operation in my stomach, and then so that masa tu sangat sakit. Dalam rumah pun saya terpaksa pakai kursi roda kerana operation iaitu laparoskopi yang saya alami itu sangat menyakitkan saya. So saya mencari apakah solution, apakah produk-produk suplemen yang perlu untuk saya makan selain daripada ubat antibiotik yang doktor bagi kepada saya sebegini banyak dan sebegitu tinggi dosnya. Sehingga saya makan ubat antibiotik itu, saya mengalami masalah pening. 2 hari saya tidak boleh tidur dan saya muntah dan saya tidak ada selera makan. Okey, na'udzubillah. So saya tak nak lagi hadapi masalah sebegitu lagi. So dengan izin Allah, saya istikharah, saya buat solat hajat, saya mohon ya Allah, ya Tuhanku, Engkau berilah aku jalan untuk aku keluar daripada sakit yang sangat derita ini. Walaupun aku tahu sakit ini adalah untuk membersihkan segala dosa-dosa kita, membersihkan segala keburukan kita. Jadi alhamdulillah, daripada banyak-banyak suplemen yang the best all over the world, okey, tetapi hanya satu yang Allah izinkan kepada saya iaitu Forever Living. So alhamdulillah saya menjadi VIP pada 2019, okey, dengan bantuan manager Siti Nurain. Alhamdulillah dalam masa yang saya tengah sakit, saya operation bulan 6, okey, dalam masa 2 minggu saya amalkan, alhamdulillah, daripada saya duduk kursi roda, okey, daripada perut saya masih lagi berdarah, saya telah sembuh dan boleh berjalan laju dalam masa 2 minggu, dan dalam masa tempoh sebulan saya mengamalkan aloe vera gel, Pomostin dan sebagainya, saya boleh drive lonely tanpa tidur selama 2 hari ke KLIA kerana saya perlu menyelesaikan satu tugasan yang penting di sana. So ya Allah, saya tak pernah lagi saya berjumpa dengan mana-mana makanan kesihatan seperti mana Forever Living, yang mana first thing adalah kerana saya jatuh cinta, saya suka sebab dia sangat sedap. Okey, saya tak suka makan ubat walaupun hidup saya daripada kecil penuh dengan ubat dalam tubuh badan saya because of saya seorang penyakit asma kronik. Maut, mati memang dah berjumpa dengan saya berulang-ulang kali, tetapi Allah masih izinkan saya untuk terus hidup kerana apa? Kerana hari ini saya ada untuk saya sharing tentang diri saya dengan Forever Living supaya saya boleh bagi manfaat untuk seluruh umat, manfaat untuk seluruh kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya, supaya saya terus berjihad, saya terus bangun daripada hidup menjadi seorang pesakit di hospital. Okey, rumah pertama pastinya rumah saya, rumah kedua adalah hospital. Jadi saya tak nak lagi, saya stop. Okey, say no to hospital. Bukan bererti kita menidakkan segala rawatan doktor, tidak, tetapi kita ada satu jalan penyelesaian yang terbaik iaitu makanan sunnah yang Rasulullah dah berikan kepada kita, yang Allah telah berikan kepada kita iaitu melalui Forever Living. Masya Allah. So daripada situ, bila once saya dah sihat dengan Forever Living, saya sendiri mempunyai keberanian untuk berkongsi kepada orang ramai. Walaupun even sekarang saya masih lagi belum dapat berjaya untuk mencapai pangkat dan juga insentif-insentif contohnya sebagai supervisor, tetapi saya tak nak berhenti, okay, because of dalam Forever Living, Masya Allah, ukhuwah silaturahim yang diberikan oleh semua sahabat-sahabat, semua CBM, upline dan keluarga dalam Forever Living ni, Masya Allah, tidak terjangkau di akal kita. Yang kita akan dapat ataupun kita memperolehi kasih sayang yang sangat besar ataupun sangat indah, so amazing bila kita berada di dalam keluarga, berada dalam keluarga Forever Living. Kerana apa? Daripada kita kurang kawan, kita ada ramai kawan. Daripada kita sakit, kita boleh sihat. Daripada kita tak ada masa, kita kelang kabut dengan mencari duit, mencari harta benda dunia. Tetapi dengan Forever Living, yes, kita wajib kaya. Yes, kita wajib ada duit. Tetapi berduit yang baik, berduit yang mengingatkan kita kepada untuk menjadi orang yang lebih bersyukur. So that's why saya sangat bersyukur berada di Forever Living, dan saya mohon kepada sahabat-sahabat jutawan yang kaya, hartawan, yang dermawan, yang beriman semua ni yang melihat saya Ira Nazira ni,
mohon doakan saya untuk saya keluar daripada masalah jiwa, depression yang pernah saya alami, you know, because of hanya orang yang pernah sakit kritikal, hanya orang yang pernah dilanda di ambang maut, dia akan tahu betapa nikmatnya hidup sihat. Okey, yang tahu bagaimana untuk menghargai setiap nafas dan detik hidup mereka. Mereka akan menghargai walaupun sezarah apa sahaja yang hadir dalam hidup dia. Doakan saya Sifu, doakan saya sahabat-sahabat untuk saya berjaya dalam Forever Living. Saya almost every day I will cry because of I want to be succeed. Okay, saya nak menjadi orang-orang yang berjaya macam mana orang-orang lain because of in my life bila kita sakit, bila kita kurang kasih sayang, kita tidak akan dipandang oleh sesiapa. Melainkan bila kita ada kewangan yang baik, orang sendiri yang akan datang cari kita. So this is my own situation before. Okay, so that's why saya nak terus bangkit walaupun mungkin tak ramai, my own family ataupun siapa sahaja yang saya kenali tidak menyokong saya, but hopefully that I'm being here, I'm being in very good circle, in very good family, Forever Living, that you will help me. You will help me and never give up, to give a lot of motivation, to give a lot of doa. Dan insya-Allah segala yang upline saya telah berikan kepada Ira, Ira akan cuba buat yang terbaik walaupun mungkin keputusan yang Ira dapat, result yang Ira dapat mungkin tidak secepat dan seberjaya seperti orang lain, tetapi I never stop. That is me. So doakan Ira berjaya macam anda semua, boleh menjadi supervisor, boleh menjadi manager dan juga boleh menjadi CVM suatu hari nanti. Terima kasih Sifu, terima kasih. I love you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Wah, Sifu memang tak sangka ini first time sharing begitu touching. Dan Sifu boleh nampak dia punya kekuatan tau. Sebenarnya banyak kekuatan, banyak strong point kita boleh tengok. So dekat Forever Living dia bukan satu sprint. Dialah satu maraton. Yang penting you kena yakin. You kena yakin, believe itu sangat penting. That's why sentiasa bila ada downline, anak buah Sifu, cucu, cici, ciuk, bila mereka datang ke Sifu, dia minta Sifu tulis kita kata-kata semangat. Sifu always tulis believe and aim higher. Yang penting kita nak berjaya dalam business Forever Living, first thing kita mesti kena yakin tau. Walau macam mana pun kita tak ada pencapaian belum ada apa lagi, kita kena yakin dulu. Because tanpa yakin, memang tak jadilah. You buat apa pun tak jadi. So itu belief itu sangat penting. Dan always aim higher. Bila you capai something, okay, jangan senang dia cakap comfort. Senang sudah jatuh dalam selesa. Itu sangat bahaya. That's why believe and aim higher. Kita semua di sini doa. Bagi Lera, Sifu nampak satu halang yang baru muncul dalam tepan yaki. So Sifu will see you at the top, okay? So kita thank you Lera punya sharing. Sifu. Last kali, yes. Ira Sifu bukan Lera, Ira. Oh, Ira, okay. So see you at the top, okay. So last sebagai penutup bagi Teppanyaki hari ini, so kita sentiasa beri manfaat lah. BO Group apa tanggungjawab BO Group sebenarnya? Biosistem tanggungjawab kita adalah beri manfaat seperti apa Bapa Berry cakap tadi, kita beri manfaat kepada semua FBO. Tak kira you dari BO Group ke, dari grup lain ke, dari satu dunia ke, okay, kita nak beri manfaat kepada anda semua. Dan kita ada macam kickstart. Kita last year, sejak tahun lepas kita ada first kickstart, kita ajar tentang plan benih. Ini rules 1 to 12, okay, semua kita ajar 1 juta bukan wang. So then fourth quarter kita ajar tentang Art of War, okay, dan sampai awal tahun ini first quarter kita ajar 18 skill set. Dan pada bulan depan kita akan ajar something new yang sangat penting, iaitu adalah Mastermind of Leverage. Dan kita namakan event ini sebagai 1 juta bukan wang. Okay? Ini 1 juta bukan wang. Nampak?
So ramai yang sudah daftar, Sifu nampak, tapi Sifu belum cek lagi lah. Sifu nampak banyak daftar masuk. Okay, so Sifu harap bagi mereka yang belum daftar lagi, cepat daftar. Cepat daftar. Okay, kenapa? Because you tak boleh miss event ini. Because event ini sangat penting. Kita sudah jemput ramai speaker yang hebat yang datang bagi manfaat, bagi ilmu kepada anda semua. Okay, anda hanya perlu bayar commitment fees RM20 saja untuk tempat seat you, dan RM20 itu you boleh guna untuk redeem balik. Kalau you nak GP book ke, catat impian ke, you boleh redeem balik. So Sifu harap ini boleh bagi anda semua manfaat yang lebih besar. Because inilah benda yang kita perlu, yang boleh bawa semua FBO sama-sama berjaya dalam business forever. Okay? So link Sifu sudah letak dalam chat room tadi. So bagi anda yang nanti Sifu letak dalam chat room. So bagi anda yang belum ada link ini, okay, you boleh copy itu link. So cepat daftar. Okay? Isikan you punya detail, cepat daftar. Nanti kalau sudah PA sudah dapat, dia akan luluskan, dia akan hantar link kepada anda semua. Okay? So hari ini Tepan Yakin kita sampai sini saja, dan Sifu harap bagi mereka yang tak sempat sharing hari ini, jangan kecewa, jangan putus asa. Kita ada Tepan Yakin lagi. Pastikan anda masuk awal untuk angkat tangan. Okay? So kita pasti ada rezeki untuk buat sharing. So are you ready for slogan? Kita tak tahu kan slogan kita. Are you ready? Ready. 1, 2, 3. Yes. Go. Bye bye.